Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Pertama saya nak ucapkan tahniah kepada Dr. Samsuri, calon Perdana Menteri Perikatan Nasional yang telah memenangi kursi Parlimen Kemaman. Semalam saya bagi peluang untuk majlis angkat sumpah Perdana Menteri yang baru. Namun tuan-tuan, saya tunggu itu sebab semalam saya tak live. Kerana majlis angkat sumpah tu tak berlaku nampaknya. Majlis angkat sumpah Samsuri diangkat menjadi Perdana Menteri tidak berlaku. Kerana PAS Perikatan Nasional memang tidak ada pun 1/3, apatah lagi 1/2 untuk membentuk kerajaan bagi menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Orang tanya saya, apa dah jadi dengan UMNO dekat Kemaman dan sebagainya? Saya cakap relax lah. Kerana hari ini masih ada 1/3. Walaupun pelbagai fitnah, walaupun duit dipakai, walaupun pelbagai strategi yang digunakan oleh Perikatan Nasional, TikTokers dibayar dan sebagainya, walaupun lebih 30,000 ekar tanah telah pun diberikan oleh Samsuri kepada rakyat negeri Terengganu untuk mereka-mereka yang menyokong PAS. Tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, sehingga ke hari ini masih belum ada upacara angkat sumpah untuk Samsuri menjadi Perdana Menteri yang ke-11. Saya dengar kawan kita Papa Gomo dah bukan main canang, Tun Dr. Mahathir dah bersetuju. Saya kadang-kadang tuan-tuan, saya tak boleh tahan dah. Sebabnya yang percaya tu ramai tuan-tuan. Yang percaya tu ramai, dan walaupun pelbagai rasuah salah guna kuasa, pilihan raya tu pun diadakan kerana rasuah yang dilakukan oleh PAS. Namun akhirnya tuan-tuan, Barisan Nasional masih mendapat 1/3 daripada sokongan di negeri kubu kuat PAS, di mana kita kalah 32-0. 32,000 majoriti. Tak. Kita kalah di Terengganu 32-0 kan? Betul. 32-0. Masih ada 1/3 yang bersama dengan Barisan Nasional. Kita tak nafikan tuan-tuan, 2/3 daripada mereka adalah terdiri daripada anak-anak pasti yang sudah pun membesar, adalah terdiri daripada mereka yang percaya undi PAS masuk syurga, undi BN, undi PH masuk neraka. Saya juga percaya 2/3 yang mengundi PAS adalah terdiri daripada mereka-mereka yang percaya bahawa masuk PAS ialah masuk Islam, keluar PAS ialah keluar Islam. Saya juga percaya bahawa saki-baki mereka yang menikmati pelbagai sogokan, sama ada dalam bentuk tanah tadi, dalam bentuk air fitri, air wibawa, air macam-macam air lah tuan-tuan, air jana wibawa, itu juga sebahagian daripada penyumbang kepada undi PAS. Dan sudah pastilah saudara, politik 3R yang dimainkan oleh PAS juga memberi kesan kepada sokongan Barisan Nasional, iaitu mereka mewawarkan konon-kononnya kalau mengundi Barisan Nasional, mengundi mereka yang bekerjasama dengan DAP, maka akan hancur apa nama orang Melayu dan orang Islam. Jadi ramai yang terpedaya, khususnya orang Pantai Timur ni, begitu percaya bahawa PAS tu Melayu, Melayu tu Islam, hanya PAS saja yang Islam, maka mereka termakan dengan benda ini. Namun tidak dinafikan juga saudara, salah satu sebab undi BN merosot
disebabkan kawan-kawan kita tidak mahu balik kerana mereka berpandangan bahawa 27,000 terlalu sukar untuk dikejar. Maka ramai yang mengambil keputusan, khususnya pengundi-pengundi putih Barisan Nasional ni, sepatutnya ada lebih daripada 36-37 ribu pengundi putih. Tetapi mereka mengambil keputusan tidak balik dan tidak menyumbang untuk memenangkan calon kita, Jeneral Tan Sri Muhammad Apandi Muhammad Noor. Namun saudara, kita terima, kita memang dah jangka keputusan ini. Dan kita memang jangka ramai yang tidak akan balik untuk keluar mengundi. Dan kita juga yakin bahawa kita perlu lakukan penambahbaikan, kita perlu lakukan perubahan dari segi usaha untuk menarik golongan muda umpamanya, kita perlu buat perubahan ini. Kita perlu dilihat lebih meremajakan parti, menawarkan kepimpinan baru, dan macam-macam usaha perlu dilakukan di pihak parti, khususnya dalam usaha untuk memenangi hati rakyat melalui media sosial dan sebagainya. Kita masih lagi jauh ketinggalan berbanding dengan kekuatan keuangan dan iltizam yang ada pada Perikatan Nasional yang kita tak boleh nafikan. Memang mereka ada kelebihan bab ni, terutamanya di TikTok dan sebagainya, yang hari ni menjadi medium anak-anak muda. Jadi apa pun tuan-tuan, malam ni saya merasakan bahawa sudah tiba masanya, disebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun mengumumkan beliau berhasrat untuk bersara. Dan hari ini tuan-tuan, untuk memenangkan Samsuri, beliau telah pun mengumumkan Samsuri sebagai calon Perdana Menteri. Maka sudah tibalah masanya rakyat Malaysia diberi peluang untuk mendapat seorang calon Perdana Menteri part-time. Part-time dia buat kerja jaga Negeri Terengganu, part-time jaga Dun Ru Rendang, part-time jaga Parlimen Kemaman, part-time jaga 4 portfolio kerajaan negeri, part-time buat kerja jual tanah, bagi tanah, agih tanah kepada penyokong-penyokong PAS, dan juga NGO isteri beliau, part-time naik kapal layar dengan Vincent Tan, macam-macam kerja part-time yang perlu dibuat. Saya rasa kena tambah satu lagi kerja part-time yang sepatutnya digalas di bahu Samsuri ini, kerana beliau ni cukup hebat. Cukup hebat. Apa ni jawatan ni tuan-tuan? Jawatan Pengurusi Perikatan Nasional. Kalaulah Samsuri dah diumumkan sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional, sewajarnya hari ini Muhyiddin Yassin berjiwa besar memberikan jawatan Pengurusi Perikatan Nasional itu kepada Dr. Samsuri. Saya rasa memang sewajarnya Dr. Samsuri ini menggalas tanggungjawab sebagai Pengurusi Perikatan Nasional. Lagipun tuan-tuan, daripada 74 orang ahli parlimen Perikatan Nasional ini, 48 daripadanya adalah merupakan ahli parlimen PAS, tuan-tuan. Daripada 74 orang, 48 PAS. 48 PAS. Hanya 26 saja daripada Bersatu. Jadi sewajarnya lah tuan-tuan, sewajarnya Muhyiddin menyedari bahawa Bersatu tu menang pun mereka menumpang kekuatan PAS. Sewajarnya lah PAS diberi mandat sebagai calon Perdana Menteri dan mengambil alihlah tempat sebagai Pengurusi Perikatan Nasional. Itulah sepatutnya berlaku, tuan-tuan. Tapi percayalah tuan-tuan, Muhyiddin tidak akan menyerahkan kursi Pengurusi Perikatan Nasional kepada Dr. Samsuri. Apa yang dia buat sebelum pilihan raya kecil di Kemaman hanya menipu rakyat negeri Terengganu.
khususnya di Kemaman. Tapi malangnya orang Kemaman percaya Dr. Samsuri akan jadi Perdana Menteri. Orang Kemaman percaya bahawa Dr. Samsuri akan menggantikan Den Tompok, maka mereka pun memberikan undi kepada Dr. Samsuri. Tapi menangis air mata darah sekalipun, tuan-tuan, Dr. Samsuri tidak akan menjadi Perdana Menteri. Setidak-tidaknya tidak akan menjadi Perdana Menteri sehingga Parlimen dibubarkan untuk memberi laluan kepada pilihan raya umum yang ke-16. Jadi saya rasa tak lama lagi orang PAS kecewa sekali lagi. Mereka dah kecewa banyak kali. Mereka kata nak tawan 6 buah negeri, nak bagi kita 6-0, gagal. Mereka kata mereka boleh ambil alih Parlimen Pulai, gagal. Mereka kata mereka boleh dapat Dun Simpang Jeram, gagal. Mereka yakin Dun Pelangai mereka boleh menang besar kerana situ majoriti orang Melayu, pun gagal. Setidak-tidaknya mereka dapatlah balik kawasan Parlimen Kemaman. Tetapi walaupun menang Kemaman, tuan-tuan, akhirnya yang menjadi mangsa rakyat di Kemaman kerana Samsuri tak ada masa nak balik untuk menjaga orang Kemaman. Dia nak jaga Rendang tak boleh, nak jaga Negeri Terengganu pun tak ada masa. Kalau lepas ni dia diberi amanah sebagai pengurusi Perikatan Nasional, lagilah dia tak ada masa. Itu sebab saya begitu yakin bahawa Muhyiddin tidak akan menyerahkan pengurusi Perikatan Nasional kepada Samsuri, seperti mana yang dia kata Samsuri lah bakal calon Perdana Menteri selepas ini. Kalau betul apa yang dia cakap tu, dia bukan seorang pembongak ataupun pembohong, sewajarnya lah kursi itu diserahkan kepada Samsuri. Itu ulasan saya dalam mukadimah ni. Kita akan buka pada sesi soal jawab. Sudah ada Hairul Ramadan. Kita buka satu soalan daripada penonton. Hairul Ramadan, silakan Hairul. Hairul Ramadan. Assalamualaikum. Hairul Ramadan. Okey, Hairul Ramadan tidak dapat ke udara. Abu Ajim, silakan Abu Ajim. Abu Ajim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya mahu mendapat penjelasan berkenaan dengan berita berkenaan dengan ada beberapa MP daripada PKR dan GRS daripada Sabah dan Sarawak akan meletak jawatan dan pilihan raya akan diadakan kembali. Ini satu usaha ke arah menumbangkan kerajaan perpaduan yang ada. Mohon Datuk perjelaskan. Abu Ajim, saya nak tanya berapa orang yang dia kata akan letak jawatan tu, Abu Ajim? Yang saya tengok dalam TikTok tu lebih kurang dalam 10 orang atau 12 orang macam tu lah. Okey, TikTok tu daripada siapa, Abu Ajim? Tadi saya tengok tadi, saya pun tak sure lah, tapi saya ada rasa bimbang lah. Okey. Saya rasa idea-idea gila ni semua datangnya daripada manusia-manusia macam Papa Gomo dan rakan-rakannya sewaktu dengannya lah. Okey. Saya nak beritahu dengan Abu Ajim, kalaupun 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang keluar letak jawatan, dan kalau dia letak jawatan, Parlimen ini perlu kita buat pilihan raya semula. Katalah 40 orang letak jawatan, Parlimen ini perlu kita buat pilihan raya semula. Kalau buat pilihan raya semula, sebahagian itu kerajaan perpaduan akan menang. Kalaupun auzubillah min zalik, ada dia orang menang, mungkin dia orang juga akan menang. Tapi saya yakin tak akan menang semua. Kalaupun 40 orang ini, Abu Ajim, tarik sokongan terhadap PMX tetap Perdana Menteri. Kerana hari ini kita ada 152 orang yang menyokong PMX. Okey? Tetapi kalau 41 orang membuat undi tak percaya,
mengatakan mereka tak menyokong PMX. Atau mereka mengumumkan mereka tarik balik sokongan terhadap PMX. 41 orang. Okey? PMX boleh dijatuhkan. Ini realiti. Tetapi boleh tak seorang ahli parlimen daripada sebelah sana diangkat menjadi Perdana Menteri? Ini bergantung kepada kuasa Kebaudulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey? Dan seperti yang saya sebut berulang kali, Baginda Tuanku Sultan Abdullah Yang di-Pertuan Agong sekarang sudah menyatakan bahawa di bawah zaman pemerintahan beliau, Baginda mempunyai 4 orang Perdana Menteri dan Baginda mahu Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri yang terakhir sebelum Baginda kembali ke Pahang. Okey. Kedua, kita pun tahu bagaimana Kebaudulian Tuanku Sultan Johor sendiri pun menganggap puak-puak bersatu ni sebagai virus yang cukup bahaya, yang tamak jawatan. Saya begitu yakin Baginda lebih mahukan kestabilan sebab Baginda mengatakan bahawa salah satu perkara yang dia akan beri tumpuan ialah memastikan kehidupan rakyat 33 juta rakyat Malaysia ini berada dalam keadaan baik, memastikan kestabilan, keamanan dan memastikan ekonomi negara ini dapat dipulihkan. Jadi sebarang usaha mengangkat orang lain selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang hari ini ada 152 kursi sebagai Perdana Menteri yang baru, sudah pasti orang yang baru dilantik itu takkan ada lebih daripada 115 orang. Kita tahu selepas pilihan raya, bila 10 orang daripada kita dicuri oleh Muhyiddin melalui pencurian SD, mereka ada 115 saja. 114 pun Muhyiddin jatuh, 114 pun Ismail Sabri tidak boleh melakukan perubahan kabinet walaupun selepas 100 hari. Jadi bagaimana mungkin 115 akan membentuk sebuah kerajaan yang stabil? Jadi saya begitu yakin Kebaudulian Tuanku Sultan Johor pun tak nak melihat keadaan tidak stabil ini berulang kembali. Jadi itu jawapan saya, Abu Hajim. Selagi orang yang tarik sokongan terhadap PMX tidak melebihi 41 orang, kita boleh senyum simpul. Okey? Baik. Okey, terima kasih. Ada lagi ada. Lain. Humaidi Harun. Silakan Humaidi. Assalamualaikum. Ya Humaidi. Saya nak minta komen. Cakap kuat sikit boleh? Hello? Ya, okey. Silakan. Okey Tok. Ha. Saya nak tanya komen tentang Presiden Bersatu Ya. yang mengatakan sokongan UMNO ni menyebabkan undi UMNO lari di Kemaman. Hampir 10,000 tu. Sokongan UMNO ke mana tu? Maksudnya beralih ke Samsuri. Okey. Ataupun hilang. Yalah, dia mengatakan, dia kata UMNO perlu kaji semula kerjasama antara UMNO dengan PH. Betul tak? Betul. Sebenarnya dia nak cuba mengadu domba kita dengan PH. Bila dia cakap macam tu, dia minta UMNO kaji semula supaya UMNO ni tak menyokong PH. Kalau UMNO tak menyokong PH, UMNO sokong siapa? Sokong dia lah. Walaupun dia tipu rakyat Malaysia, kata nak bagi laluan kepada Samsuri menjadi Perdana Menteri, kan? Sebenarnya ini semua tipu. Dan apa kejadah kita nak bagi sokongan pada orang yang kita dah pernah ampunkan perkhianatan dia, kan? Muhyiddin ni khianat UMNO tau. Kita ampunkan dia, kita maafkan dia. Dia ada hanya 32 kursi. Daripada 32 kursi tu yang menang atas tiket Bersatu, calon daripada Bersatu ni hanya 5 orang. Itu pun dia tak pakai logo Bersatu, dia pakai logo PKR, pinjam.
Yang baki yang nak genapkan 32 orang ni, dia curi daripada BN 16 orang, dia curi daripada PKR 9 orang kan. Jadi walaupun kita dah bagi peluang macam tu, kita angkat dia jadi Perdana Menteri, timbalan pun dia tak bagi kita kan. Menteri Kanan pun dia ambil sekali dua. Kemudian menteri-menteri yang bagus semua sekali dia sapu, dia bagi satu je kita menteri yang bagus, Menteri Pertahanan, yang lain semua hancur kan. So bagaimana kita nak percaya dengan orang macam ni? Dia bekukan akaun kita, mahkamah dah bagi kebenaran untuk kita ambil balik duit kita, dia tak bagi, dia rayu kan? Macam mana kita nak percaya orang macam ni? Kemudian kita pergi pilihan raya di Sabah dengan dia tikam belakang kita, dia ambil musuh kita masuk dalam pasukan dia bagi duit kepada calon-calon bebas yang menentang calon-calon kita dalam keadaan dia kerjasama dengan kita. Macam mana kita nak kerjasama dengan orang macam ni? Tetapi Muhid, adakah ahli ya. UMNO di bawah ni Kak atau Ya. setuju untuk dengan kerjasama di antara PH dengan BN? Okey, pertama sekali, kayu ukuran dia apa? Kayu ukuran. Kita nak tanya dengan ahli UMNO di bawah ni. Apa kayu ukurannya? Ahli UMNO di bawah ni setiap tahun dia akan hadir Perhimpunan Agung UMNO. Dia akan hadir Perhimpunan Agung UMNO. So, bila kita kerjasama dengan PH, kita telah pun mengadakan Perhimpunan Agung UMNO. Siapa perwakilan ni? Perwakilan ini adalah wakil daripada setiap bahagian. Setiap cawangan hantar perwakilan ke persidangan UMNO bahagian. Kemudian di persidangan UMNO bahagian, kita buat pemilihan, kita pilih wakil-wakil untuk dihantar ke Perhimpunan Agung UMNO di peringkat pusat. Dan Alhamdulillah, walaupun KJ bermati-matian melobi, Syaril Hamdan pada ketika itu pun bermati-matian melobi untuk menggagalkan kerjasama dengan PH untuk mengadakan pemilihan segera, tetapi gagal, mereka tak berjaya, dan pemilihan akhirnya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Bila jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, maknanya itu adalah satu indikasi yang cukup jelas bahawa ahli-ahli perwakilan yang mewakili akar umbi parti bersetuju dengan meneruskan kerjasama bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau misalnya dia tak suka dengan pendirian yang diambil oleh presiden dan timbalan presiden, presiden dan timbalan presiden tak mungkin boleh dapat sokongan lebih 95% daripada perwakilan yang hadir untuk menang tanpa bertanding. Ini kena fahamlah Umaidi. Okey tu. Tapi kalau kita tengok penterjemahan daripada di kertas undi itu sendiri. Ya. Kita tengok undi bukan sekadar pengundi UMNO tidak mengundi calon daripada Pakatan Harapan di Kedah ni khususnya. Tetapi pengundi UMNO yang sebelum ni lari. Ya. Betul. Betul. Kita tengok Sebab apa Umaidi Umaidi. You punya statement ni saya tak nafikan. Memang betul. Kenapa? Kenapa dari segi undi orang Melayu kita merosot sikit? Sebabnya Humaidi, pada sebelum 2022, sebelum pilihan raya, orang Melayu masih lagi sebahagiannya menyokong BN kerana kita menentang DAP, kerana kita menentang Perikatan Nasional. Okey? Tetapi selepas pilihan raya, bila kita bekerjasama dengan DAP, memang ada di kalangan orang yang dulu sokong kita sebelum pilihan raya umum ke-15, mereka tidak menyokong kita. Ini kita jangan nafikan. Ini benda yang betul. Tetapi saya nak beritahu dengan Humaidi, kita berlawan dengan DAP ni cukup lama tau.
Lebih kurang 58 tahun kita lawan dengan DAP. Lepas pilihan raya 2015 yang ke-15, kita ada 8 bulan untuk berhadapan dengan pilihan raya di 6 buah negeri. Tetapi dalam tempoh 8 bulan tu, Humaidi, kita berjaya yakinkan lebih daripada separuh pengundi Melayu untuk kekal bersama dengan kita dan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi bagi saya prestasi tu dah cukup bagus. Kerana kita kecam, kita hentam DAP 58 tahun, 8 bulan kita dah berjaya bawa separuh daripada mereka untuk bersama, bersetuju kita kena kerjasama dengan DAP. Jadi bagi saya, 4 tahun yang ada ni, kita boleh tarik lebih ramai. Kita boleh tarik lebih ramai. Apa yang berlaku di Kemaman tidak boleh diberikan gambaran sebagai sesuatu yang mewakili keputusan semua orang Melayu seluruh Malaysia. Kita kena terima hakikat orang di Kedah, orang di Perlis, orang di Kelantan, orang di Terengganu, di utara tanah air dan di pantai timur ni, mereka ni bak kata orang tu lah lebih religious lah, lebih religious. Jadi pendekatan PAS yang digunakan dengan melabelkan diri mereka sebagai parti Islam ini sedikit sebanyak telah memakan, selain daripada rasuah yang mereka berikan, selain daripada tanah-tanah yang mereka berikan kepada pengikut-pengikut PAS dan sebagainya, selain daripada pelbagai habuan yang mereka berikan dalam bentuk air fitri, air pencin, macam-macam lah. Ini semua memberikan kesan dengan menambah sokongan PAS. Tetapi dalam masa yang sama juga, jangan lupa ini satu pilihan raya kecil. Jadi pilihan raya kecil ni, saya tengok orang PAS, mereka ni desperate untuk pastikan kemenangan Samsuri. Jadi penyokong-penyokong PAS, mereka balik mengundi tau, untuk pastikan Samsuri menang. Di sebelah BN pula, kita ni dah tahu kita kalah tempat tu 27,000. So nak menang ni, kurang-kurang kita kena tarik 14,000. Belum campur lagi pengundi baru. Jadi mission ini, walaupun kita letak seorang Jeneral Panglima Angkatan Tentera, masih ramai yang beranggapan bahawa ianya mission impossible. Ini masalah dia. Kita ada seorang calon yang bagus, calon yang berkeyakinan dia boleh turn an impossible mission into a possible mission, tetapi ahli kat bawah dan pengundi kat bawah ni, mereka tak ada keyakinan yang ada pada general kita. Itu sebab ramai yang tak balik. Bagi saya, 27 votes yang kita ada dalam keadaan pengundi-pengundi kita tak balik, itu pun Alhamdulillah sebenarnya. Apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri tak semestinya berlaku dalam pilihan raya pusat. Apa yang berlaku dalam pilihan raya kecil pun tak semestinya sama dengan pilihan raya pusat. Jangan lupa 1999 sokongan pada pembangkang di kalangan orang Melayu begitu tinggi. 2004 hancur lebur, hancur lebur. Betul. Dan 2004 orang Cina India menjadi penyelamat kepada Barisan Nasional. Tetapi 2008 orang Cina India tidak menyokong Barisan Nasional. Kita hilang 2/3 majoriti. Kemudian 2013 makin merosot, 2018 makin merosot. Bagi saya hari ini, kerjasama antara BN dengan PH adalah win-win situation. Selepas ini, BN boleh bertanding di mana-mana saja. Kita tak perlu hanya bertanding di kursi Melayu. Kita tak perlu takut ada ramai India dan Cina di kursi tersebut. Sama juga, kawan kita daripada Pakatan Harapan dulu boleh menang di kursi bukan Melayu saja, atau kursi urban areas Melayu. Selepas ini, mereka juga boleh bertanding di mana saja. Dan saya nak beritahu dengan Humaidi, in future, you kena terima hakikat Mahathir dah pecah belahkan orang Melayu. Betul. Kalau orang Melayu berpakat sekalipun, selagi pakatan itu tidak melibatkan semua parti yang ada orang Melayu,
tidak akan wujud kerajaan Melayu, tidak akan wujud sebuah kerajaan Melayu yang stabil. No way. Bukti dia apa? Bukti dia kita tengok sokongan pada Bersatu dan PAS pilihan raya yang lepas. Overwhelming. 74 kursi mereka menang. That is the shilling. Kan? Tetapi, walaupun dia curi daripada orang kita 10, dia tipu GPS 23, dia yakinkan kawan-kawan GRS sokong dia, mereka hanya ada 115 kursi. Cuba bayangkan kalau Allah Ta'ala izinkan mereka tak ada akta lompat parti, mereka berjaya membentuk kerajaan dengan 115 kursi. Apa nasib rakyat Malaysia? Macam mana yang berlaku zaman pemerintahan kerajaan gelap Muhyiddin Yassin, zaman kegelapan Muhyiddin Yassin akan berulang kembali selepas pilihan raya umum yang ke-15. Pelabur akan lari. Betul, sebenarnya pun kalau kita tengok PAS sendiri pun retorik dengan dia punya tema kepimpinan ulama tu, yang akhirnya dia terpaksa mengangkat Dr. Sam sebagai calon Perdana Menteri. Sedangkan Tuan Ibrahim Tuan Mat pun ada. Kalau ikut hierarki dia, dia timbalan presiden. Tapi bagi saya tak kira lah kepimpinan PAS ni kepimpinan ulama ke, kepimpinan ulanyak ke, kepimpinan ular dalam semak ke, kan? Hari ni orang pilih PAS, kan? Mereka dah tak peduli lah ulama tak ulama ni, kan? Atas fitnah. Kalau ulama dia tak bagi orang rasuah, kalau ulama dia tak ambil duit judi, kalau ulama dia tak naikkan cabutan judi daripada 8 kali ke 22 kali. Orang yang menyokong PAS hari ini dia tak fikir benda tu, kan? Orang yang menyokong PAS hari ini dia termakan dengan hasutan-hasutan mengatakan bahawa UMNO bila dah bekerjasama dengan DAP, UMNO tak boleh jaga Islam, UMNO tak boleh jaga Melayu. Padahal, kan, hari ini kita tengok DAP tak pernah pun sentuh benda-benda yang sensitif berkaitan dengan orang Islam, berkaitan dengan orang Melayu. Kerana mereka juga belajar melalui kesilapan mereka. 22 bulan bila mereka memerintah, lancang sikit mulut, terlanjur perbuatan, akhirnya daripada menjadi kerajaan, ada di antara mereka menjadi kluster mahkamah. Jadi mereka belajar melalui kesilapan ni, dan ini memudahkan kerjasama kita dengan DAP sebenarnya. Kalau kita tengok PMX punya step pemerintahan pun, dia lebih mesra Islam daripada Ismail Sabri dan Mahyudin. Betul. Kan mana ada Perdana Menteri yang memanggil ulama-ulama yang buat majlis ilmu di Sri Putra dan sebagainya, panggil ulama-ulama besar turun ke Malaysia. Betul. Macam-macam lagi lah. Okey, terima kasih banyak tu. Okey, sama-sama. Terima kasih. Zulfazli, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zulfazli. Waalaikumsalam. Silakan. Nervous ke? Kenapa nervous ke? Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Waalaikumsalam. Tak clear sangat lah. Tak clear. Saya dengar clear ni. Awak tak clear kenapa? Berada di konsert di Bacok ke? Tak ada. Bawa balik ke Maman ni. Oh, bawa balik ke Maman. Alhamdulillah. Silakan soalan. Silakan. Kempen untuk Dr. Samsuri ke General? Samsuri ya, Dr. Samsuri. Okey. Dah lama kita tak jumpa orang PAS ni. Silakan. Apa nak tanya soalan? Macam mana BN boleh apa? dah nak kukuh ke macam mana? Setakat ni alhamdulillah lah, walaupun kemaman tu dulu kita apa ni dah 2 kali lah dimenangi oleh PAS. Kali ni masih ada lagi 27,000 lebih orang yang mengundi Barisan Nasional
walaupun ramai merasakan bahawa peluang Jenderal nak menang tu sukar dan ramai mengambil sikap acuh tak acuh dan tak balik mengundi, tapi kita still boleh dapat 27,000. Bagi kita ini dah cukup bagus lah, alhamdulillah. Kerana walaupun Dr. Samsuri berjaya dapat 2/3 daripada jumlah undi di Kemaman, tetapi kita di Kerajaan Perpaduan ini dapat lebih 2/3 di Parlimen. Jadi kita masih lagi pemerintah ya. Jadi bagi saya, kita ada 4 tahun untuk betulkan pemikiran rakyat seluruh negara, termasuklah di Kemaman. Termasuklah di Kemaman. Mungkin sebelum ni diorang terpedaya dengan janji-janji. Muhyiddin mengatakan bahawa Dr. Samsuri akan jadi calon Perdana Menteri. Siapa tak nak calon Perdana Menteri untuk menjadi ahli parlimen dia kan? Betul tak? You pun nak Dr. Samsuri jadi calon Perdana Menteri. Itu sebab you pergi ke Kemaman bantu kan? Ya, betul. Tetapi saya yakin selepas ni you pun tahu bahawa Muhyiddin penipu. Kalau dia tak tipu, hari ni dia dah bagi laluan dah Dr. Samsuri jadi pengurusi Perikatan Nasional. Zulfazli setuju tak kalau Samsuri ni jadi pengurusi Perikatan Nasional? Ya, setuju. Jadi PAS dah boleh buat gerakan lah. Kita angkat Dr. Samsuri menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Kita rehatkan orang-orang yang tak boleh membezakan bini dia dengan bini orang lain. Setuju Datuk. Ya. Datuk, sebab Datuk pergi ke Maman tu lah PN kalah teruk lah. Oh ya ke? Terima kasih lah. Terima kasih dengan idea yang kamu bagi. Terima kasih. Tak ada masalah. Kita bebas untuk mendengar pandangan-pandangan. Tetapi yalah, ada pula yang kata nasib baik Datuk datang tempat saya. Alhamdulillah kursi tempat saya tu PDM yang saya ni menang pula. Alhamdulillah. Sebab sekarang orang dah tak percaya kat Datuk lah. Ya ke? Datuk Saya nak beritahu dengan apa ni, siapa nama ni, Zulfazli kan. Kalau ada orang PAS tak percaya dengan saya percaya. Saya percaya. Saya percaya ada orang PAS tak percaya dengan saya. Tetapi saya nak beritahu, walaupun Samsuri itu Menteri Besar Negeri Terengganu kan, walaupun dia bagi tanah lebih daripada 28,000 ekar kepada 28,000 orang, walaupun dia bagi duit air fitri lah, dana bakti remaja lah, air pencen lah, air raya lah, macam-macam dia bagi di penghujung 3 tahun dia tak bagi, tiba-tiba dekat pilihan raya dia bagi, sehingga kan dia Kemaman diisytiharkan PAS telah merasuah pengundi kan. Tetapi ada 27,000 orang tak percaya dengan Samsuri. Setuju tak? Tapi ada peningkatan. Tak, saya nak tanya, you setuju tak bahawa ada 27,000 orang tak percaya dengan Samsuri? Tak percaya. Tapi Okay. ada peningkatan. Dia macam gini lah Zulfazli kan. Rasulullah pun itu Nabi kekasih Allah tu ada pun orang tak percaya dengan dia. Saudara mara dia pun ada yang dia tak dapat nak Islam kan. Bapa saudara dia pun ada tak masuk Islam kan. Jadi bagi saya buat benda yang saya rasa betul untuk agama, bangsa saya dan negara saya kan. Selagi apa yang saya rasa betul, saya akan kata benda yang betul. Kalau saya rasa tak betul kan, saya akan cakap benda tak betul. Mungkin keputusan UMNO kerjasama dengan PH ini bukan satu keputusan yang terbaik. Tetapi kena ingat, UMNO berusaha untuk menang dan mentadbir secara bersendirian bersama dengan rakan-rakan BN. Tetapi pengundi-pengundi macam Fazli ni lebih percaya dekat PAS, walaupun PAS tak buat apa pun kan. Tetapi kalian telah memberikan undi kepada PAS, menyebabkan undi orang Melayu berpecah, dan akhirnya UMNO terpaksa membuat keputusan nak pilih PH ke nak pilih PN.
Bila ada dua pilihan saja yang kita ada, kita dah pernah bersama dengan PN, kita bagi peluang dengan PN pedajal kita, PN bully kita, PN tikam belakang kita, kan? Kita dah kerjasama dengan PAS, tiba-tiba kita dah kahwin dengan PAS, baru nikah kat Thailand, belum sempat balik Malaysia, PAS dan nikah dengan jantan lain kat Malaysia. Maka apa nak buat, kan? Perhubungan ni tak lama. Fadli. Jadi bagi saya, kan, biar Allah Ta'ala tentukanlah, Fadli, kan? Dan setakat ini Allah Ta'ala gerakkan hati pemimpin UMNO untuk bersama dengan PH. Dan walaupun kamu buat macam-macam fitnah, adu domba, kata nista kepada pemimpin UMNO, kamu hina Datuk Zahid, tetapi akhirnya Allah angkat dia menjadi Timbalan Perdana Menteri. Allah tetap angkat UMNO menjadi kerajaan, kan? Jadi kita jangan lupa, segala sesuatu yang berlaku tu dengan izin Allah. Kamu buat macam-macam, kamu menang banyak kursi, kamu tetap tak memerintah kalau Allah tak izinkan. Setuju tak, Fazli? Ya, setuju. Semua untuk Allah. Okey. Terima kasih, Fazli. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Jangan ada orang empat baik macam ni. Ada lagi Nenek? Ada lagi. Topik hilang kan? Topik hangat. Jom berak lah. Okey. Janganlah sama. Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Facebook apa? Sehat tu Ya, sihat alhamdulillah. Faizal. Ya tu. Ya, silakan. Ya tu. Panas. Daripada apa yang saya dengar lah. Ya. Ada pilihan di Kemaman dia tu. Okey. Bagi saya lah. Calon yang diletakkan. Okey. Bagi saya bukan satu calon yang sesuai bagi saya. Okey. Okey, naratif calon tu sendirilah. Satu dia bukan ada background politik atau. Okey. Kan tu juga dimainkan isu yang dikatakan apa? Calon tersalah cakap mengenai DUN dan parlimen tu lah. Kalau Datuk perasan. So, salah satu penyebab dia kriteria calon tu sendirilah kemungkinan dia dijadikan sebagai satu sebab calon ini ditolak. Okey, macam mana yang Datuk cakap tadi, Boleh saya ulas sikit masa calon ni? Boleh. Saya setujulah, mungkin beliau tidak sempurna sebagai seorang ahli politik, sebab beliau bukan ahli politik, beliau ialah Panglima Angkatan Tentera, Tapi bagi saya, pemilihan beliau tu adalah satu pemilihan yang baik di luar kotak, dan bukan senang untuk seorang bekas Panglima Angkatan Tentera mengambil tanggungjawab untuk lawan di kubu kuat. Saya boleh katakanlah kalau 27,000 kita kalah, itu kubu kuat musuh lah, Kalau kita kalah 2-3 ribu, kita boleh katalah itu kubu kuat UMNO, Tapi itu memang pernah menjadi kubu kuat UMNO, tetapi sekarang ni ianya kubu kuat musuh, Kerana di situlah letaknya peneroka-peneroka yang minda mereka telah di brainwash oleh PAS dan juga Bersatu. Di situ jugalah tempatnya terletaknya Petronas, yang kita tahu hari ini Petronas ni walaupun ianya sebahagian daripada GLC kerajaan, tetapi penceramah-penceramah PAS dengan sewenang-wenangnya dibawa masuk sampai dinaikkan helikopter untuk pergi ke pelantar-pelantar minyak berkempen dan sebagainya. Begitu dahsyat. Jadi bagi saya, pastilah calon ni dia bukan orang politik, dia tak faham tentang DUN dengan parlimen. Mungkin dia tersilap cakap, tetapi bagi saya apa yang dia punya kesilapan tu sangat kecil berbanding dengan tindakan Samsuri. Orang dah masuk pusat penempatan banjir, dia tetap pergi meneruskan percutian. Orang-orang di Kemaman ni tak kisah benda tu,
Dia lebih fikir tentang silap cakap daripada orang yang langsung bila dah ada orang mati pun dia masih teruskan percutian. Dia tak pendekkan percutian. Tak balik. Dia langsung tak kira orang ni salah guna kuasa. Bila ada kuasa, dia bagi tanah kepada mereka-mereka yang ada kaitan dengan PAS sewenang-wenangnya. NGO isteri dia bagi juga tanah sewenang-wenangnya. Salah guna kuasa ni tak kisah. Orang Kemaman tak kisah. Bukan semua, tapi 2/3 daripada pengundi yang keluar mengundi tak kisah Samsuri ni orang yang ada masalah salah guna kuasa. Mereka tak kisah Samsuri ni orang yang naik kapal layar dengan token judi. Mereka tak kisah. Dia tak kisah benda ni semua. Jadi bagi saya, kesilapan kecil yang dilakukan oleh Jeneral Raja Muhammad Afandi ni dibandingkan dengan banyak kesilapan besar yang dilakukan oleh Samsuri ni, orang Kemaman pun tak kisah kan. Jadi saya tak boleh terima lah bahawa calon kita ni ditolak semata-mata kerana kesilapan dia tak faham tentang DUN dengan parlimen saja. Kalau benda tu, kalau ikutkan benda tu boleh jadi satu isu yang besar. Yalah, dia basic knowledge, tetapi bagi saya tak besar sangat lah. Tak besar. Benda tu kalau diulang-ulang sekali tu sebagai viral, so benda dia kata sebagai benda basic, macam mana dia nak handle. Okey Datuk, macam Datuk cakap tadi, ianya calon tu akan pikul satu tanggungjawab yang besar lah bila dia menjadi calon untuk pilihan raya ni lah. Sebab Faizal, pilihan raya 2018 kita letak orang politik, Faizal. Okey. Orang yang banyak berbakti Kemaman. Kalah Faizal 1000 lebih. 2022 kita letak bekas menteri besar yang berpengalaman, orang politik juga Faizal. Betul. Kalah juga Faizal. Macam mana? Saya nampak lebih kepada parti itulah. Banyak orang terpengaruh bahawa PAS ni betul-betul parti Islam. Kita tak boleh abaikan lah. Kita tak boleh abaikan. Benda tu memang betul. Memang dia akan boleh jadi efek yang besar. Boleh efek. Sebab ramai orang percaya PAS tu Islam, Islam tu PAS, keluar Islam. Bagi saya jenis, saya ikut perjalanan politik lah. Saya tak kisah apa-apa parti pun. Saya tak kata saya tak menyokong salah satu. Tapi saya lebih kepada keterbukaan saya ni bukan kepada pemandangan politik lah. Saya baca mana yang logik saya ambil. Saya akan betul. Lah. Mana yang tak logik ni saya simpan ke tepi lah. Sebab dan kita pun kena terima hakikat bila PAS ni kebanyakannya ustaz-ustaz, ulama-ulama yang kat bawah-bawah ni pun banyak juga yang baik kan, yang memenuhi saf-saf setiap kali semayang apa semua, banyak juga orang PAS. Ini pun mempengaruhi juga. Itu kita tak boleh nafikan. Jadi di sebelah pihak UMNO pun kita kena buat perubahan ni lah. Maknanya kita kena tawan balik surau-surau, tawan balik masjid-masjid kan. Kena melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan dengan lebih kerap kan? Jangan biarkan puak-puak PAS ni saja membolut semuanya. Sebab yang melahirkan orang bijak pandai tentang agama ni orang UMNO juga kan? Tapi last sekali daripada orang balik pada Mesir, balik daripada Al-Azhar, daripada kita berikan pendidikan, mereka ni dikidnap oleh PAS. Cuma saya terfikir Datuk, kenapa UMNO atau BS sendiri tak letakkan calon daripada parti sendiri Datuk? Sedangkan saya rasa masih ada ramai otak-otak lama yang berkaitan. Dia okey. Saya nak tanya dengan Faizal Kita dah pernah letak seorang menteri tewas. Kita pernah letak seorang menteri besar tewas. Betul? Tewas. Siapa di Kemaman tu you rasa kita boleh letak sebagai calon? Memang tak ada lah. Dah itu sebabnya. Kan? Kalau tanya dengan saya kan? Okey. Kalau dari segi strateginya, saya akan boikot pilihan raya di Kemaman. Atas alasan apa guna kita buat petition mahkamah kalau parti yang dah terbukti mengamalkan merasuah pengundi dibenarkan bertanding di Kuala Terengganu. Dan apa guna kita buat laporan petition mahkamah untuk petition pilihan raya bila orang yang dah didapati sah merasuah pengundi
boleh bertanding dan menang lebih banyak undi di Kuala Terengganu. Jadi sepatutnya di Kemaman, kalau tanya dengan saya akan kata kita boykot pilihan raya ni selagi mahkamah tak putuskan parti PAS satu penggal tak boleh bertanding di Kemaman kerana mereka merasuah. Dan calon pilihan raya dia pun patutnya satu penggal tak boleh bertanding kerana mereka merasuah. Kalau tanya dengan saya lah, kan, kita dah menang di 3 buah negeri dalam pilihan raya negeri. Kita dah menang di Pulai, kita dah menang di Simpang Jeram, kita dah menang di Pelangai. Kita tak sepatutnya bagi peluang untuk diorang ni ada peluang rasa kemanisan kemenangan tu. Biar bagi dia menang apa ni, dia menang percuma pun tak apa. Tapi kemenangan yang tidak bermaruah. Hari ni dia menang bermaruah. Kalau tanya saya lah. Walaupun dia calon baru, bukan background politik, tapi dia still ada undi lah, betul. Ada undi, 27,000 undi bukan sikit, kan? Dia bukan macam Mahathir. Saya nak beritahu, kelebihan general ni, walaupun ramai pengundi UMNO, BN tak keluar mengundi, dia dapat 27,000. Maknanya dia seorang calon yang berwibawa. Kalau orang yang tak berwibawa macam sampah ni, kita boleh tengok ada seorang tua bertanding dekat Parlimen Langkawi. Dia kalah pilihan raya tu dan dia hilang deposit. Sedangkan dia pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun, campur lagi 22 bulan. Dan anak dia pernah menjadi Menteri Besar di Kedah. Dia kalah, hilang deposit. Itu kekalahan yang tidak bermaruah. Tapi general kita ni alhamdulillah dia dapat lebih 27,000. Okey. Bagi saya dia tak kalah sebenarnya. Ya. Dia kalah. Macam mana pun dia kena terima hakikat. Dia tak menang dan dia kalah. Kemenangan yang mungkin tertangguh. Tertangguh lah. Tapi last Datuk saya cakap tu pendapat saya. Ya. BN ataupun daripada UMNO sendiri kekurangan calon-calon yang, maaf saya cakap, favourite netizen ataupun orang Malaysia lah. Terutama kita ambil contoh Datuk boleh terima lah apa saya boleh. Dengan contoh seperti di Kemaman ni, mana tak ada satu pun calon daripada parti sendiri percaya dengan calon tu yang boleh buktikan dia boleh menang di Kemaman tu. Tak kisah siapa, tapi orang ni boleh menang. Dengan keadaan sekarang yang mengatakan sokongan terhadap BN dan UMNO ni makin tinggi. So bagi saya yang nampak, kita tengok logik sekarang tu. Kita tengok logik sokongan lebih kepada BN lah. Walaupun sekarang ni kerajaan memang kerajaan antara BN dan Pakatan Harapan lah. Tapi logik dia memang nampak lebih lagi kepada anak muda. So calon ataupun wakil-wakil rakyat daripada anak muda dah tak ada dalam parti sebenarnya. Parti BN, parti dalam UMNO ataupun BN tak ada, kurang, bukan tak ada, kurang lah. Boleh saya bagi pandangan tak? Boleh tu, boleh. Okey. Bagi saya salah satu kelemahan UMNO dan BN kita gagal mengenengahkan orang muda di peringkat awal. Saya kena terima hakikat bahawa Mahathir does it better. Mahathir buat benda ni dengan baik. Saya ambil contoh lah zaman Datuk Seri Najib 2013 tak silap saya. Kita ada 40% pengundi muda, 40% ke bawah bawah 40 tahun ni ada lebih 40% tau. Tetapi calon orang muda yang bawah 40 ada 4% saja. Okey. Tetapi Datuk Seri Zahid ni dia cuba buat rejuvenasi. Baru-baru ni kita punya calon pilihan raya 86% muka baru. Okey, betul. 86% muka baru. Tapi yalah, ramai orang sudah termakan dengan fitnah dan sebagainya. Malangnya muka-muka baru ni kebanyakannya kalah pilihan raya. Kalau tidak kita akan lihat di dalam parlimen, muka pemimpin-pemimpin UMNO, BN, calon-calon parlimen kita, dia muda macam calon-calon DAP.
Ini sebenarnya Datuk Seri Zahid telah buat attempt untuk melakukan perubahan ini. Tetapi ialah hajat dia tidak kesampaian. Kebanyakan daripada calon-calon muda ni, kita cuba nak ketengahkan orang muda, profesional, yang ada kerjaya dan sebagainya, untuk buat rejuvenasi. Tetapi fitnah ke atas kita tu terlalu dahsyat. Dan apatah lagi Perikatan Nasional pun ketika tu menggunakan duit kan. Tak boleh dinafikan waktu zaman Najib memang sokongan anak muda memang ramai tu kalau ikut kan. Kita tengok balik. Nak kata kalau sokongan anak muda ramai, 2018 kita tak kalah. Ya, tapi kena ingat 2018 kita kalah pilihan raya macam-macam isu dimainkan lah waktu tu Datuk. Ya. Kita kenangkan balik sama ada betul atau tak. So benda tu sedikit banyak memang efek lah. Memang kekalahan yang bagi saya itu memang yang orang kata permulaan lah kepada yang sampai sekarang lah Datuk. Okey. Okey. Terima kasih. Okey Datuk, terima kasih banyak Datuk. Sama. Ada soalan setuju? Okey, satu. Okey. Pada nak pukul 12 lah. Kita bagi peluang pada soalan di studio pula Okey. Keputusan di Kemaman ni, Ya. adakah menunjukkan populariti kerajaan perpaduan tu meredup? Saya tak nampak populariti kerajaan perpaduan itu boleh diukur dengan hanya satu pilihan raya di Kemaman. Kalau kita nak kata pilihan raya kecil itu boleh mengukur populariti seluruh Malaysia, itu sangat dangkal lah. Kemenangan kita di Pulai pun kita tak boleh kata, oh satu Malaysia dah terima kita, satu Malaysia dah terima kerajaan perpaduan. Tak boleh. Kemenangan kita di Simpang Jeram pun sama juga, kita tak boleh claim. Kemenangan kita di 3 buah negeri dalam pilihan raya negeri, di 6 buah negeri pun kita tak boleh kata itu mewakili separuh daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Tak boleh. Itu hanya keputusan di tempat tersebut saja. Ini kita boleh katakan bahawa keputusan tersebut juga bergantung kepada isu-isu semasa yang dimainkan ketika sesuatu pilihan raya berlaku. Tetapi sesuatu isu yang dimainkan dalam sesuatu pilihan raya, hasil pilihan raya itu boleh menyimpulkan rakyat di kawasan itu saja, kalau dia sokong kerajaan perpaduan, mana rakyat di kawasan itu bersetuju dengan isu tersebut, boleh menerima kerajaan perpaduan. Kalau mereka tidak menyokong, makanya itu juga boleh beri gambaran rakyat di kawasan itu saja menolak. Contohnya macam sekarang, kita boleh cakap orang Melayu semua tolak kerajaan perpaduan, orang Melayu semua, ahli-ahli UMNO semua tolak kerjasama dengan PH. Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu. Dan kita tak boleh cakap kemenangan kita di Negeri Sembilan menunjukkan orang Negeri Sembilan semua sekali. Kalau kita cakap Negeri Sembilan, boleh. Kita tak boleh cakap seluruh Malaysia menyokong kerjasama dengan PH. Tak boleh. Ini kita kena faham. Keputusan di sesuatu kawasan parlimen, kawasan DUN, kawasan Dewan Undangan Negeri ataupun negeri, ia berubah-ubah dan hanya untuk keputusan tersebut dan berdasarkan isu pada ketika itu. Kita boleh kalah di satu tempat, kita boleh menang balik di masa yang lain. Kita menang sekarang, bila-bila masa kita boleh jatuh kalau kita tidak menguruskan isu, kita tak menguruskan hal rakyat dengan baik. Pengalaman saya tengok UMNO, BN, PH, kita ada kelemahan-kelemahan kita. Salah satu kelemahan kita, kita masih lagi gagal di media sosial. Ini kita kena terima hakikat. Kalau kita lihat bagaimana Perikatan Nasional sedia berbelanja di media sosial, kita tak sedia berbelanja di media sosial. Media-media parti kita ni kadang-kadang ada sedikit terabai, berbanding dengan media-media yang sekejap menyokong kita, sekejap bantai kita. Kita bagi dia media buy, mereka sokong kita.
Orang PN bagi media lebih, dia bantai kita. Sedangkan yang menentukan jatuh bangun sesebuah kerajaan ialah media parti dan orang parti. Jentera parti, TikTokers parti, cybertroopers parti. So kita kena fokus apa yang kita perlu jaga sebenarnya. Kita kena pastikan kita jaga orang parti. Kalau tak boleh bagi kelebihan pada mereka, setidak-tidaknya mereka perlu diberikan layanan yang sama kata. Sebab mereka ni akan bermati-matian mempertahankan parti yang mereka cintai, parti yang mereka sayangi. Perjuangan tu. Sebab ini perjuangan mereka. Saya nak beritahu kaki tangan kerajaan umpamanya, they will serve government of the day. Kalau government tu Perikatan Nasional, they will serve Perikatan Nasional. Kalau government tu Pakatan Harapan, they will serve Pakatan Harapan. Kalau government tu Kerajaan Perpaduan, they will serve Kerajaan Perpaduan. The moment you change the government, loyalty mereka akan berpindah kepada kerajaan yang baru. Tetapi orang parti, dia akan bermati-matian pastikan bahawa parti dia yang akan jadi kerajaan yang memerintah. Ini kita kena faham. So kalau ada lagi tanggapan bahawa kita tak boleh jaga orang parti, kita tak boleh jaga media parti, kita kena berlaku adil, boleh, berlakulah adil. Tapi jangan diskriminate media parti, orang parti. Ada setengah-setengah, contohnya bila bisnesmen datang minta tolong, menteri-menteri kita mudah untuk diberikan bantuan dan pertolongan. Tapi bila orang parti datang minta tolong, sikit payah. Kerana takut bila kita membantu orang parti, kita dilihat sebagai melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan tata kelola. Last kali orang parti nak minta tolong urusan, contohnya pelbagai urusan. Nak urusan apa pula, saya tak nak pinpoint mana-mana. Kita punya tahap kesabaran masih tinggi lagi. Last kali tak boleh diuruskan menggunakan saluran yang betul, maka akhirnya mereka terpaksa menggunakan saluran yang tak betul. Yang salah. Mereka terpaksa berurusan dengan ejen, mereka terpaksa berurusan dengan syndicate. So jangan sampai kita niat baik nak buat tata kelola itu bagus, kita niat baik, kita nak supaya kita tak salah gunakan kuasa, tetapi akhirnya ada di antara kaki tangan kerajaan yang akhirnya lebih berkuasa daripada menteri-menteri kita. Ada di antara kaki tangan kerajaan yang menyalahkan gunakan kuasa, dan rasuah berlaku lebih dahsyat daripada kalau kawan-kawan parti ni turut dibantu. Benda ni penting. Jangan silap buat percaturan. Okey? Okey, itu saja tu. Alright. Minta tolong share live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.